Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pagi ni kita sambung lagi. Tajuk seterusnya di mana kita dah sentuh pada minggu lepas fungsi sistem sokongan. Kita dah sentuh tentang sistem bahan api. Okey, kita dah sentuh tentang sistem bahan api, kita dah sentuh dah. Okey, gambar-gambar ni semua juga dah terang pada minggu lepas. Okey, sistem penyalaan. Okey, hari ni cikgu nak masuk pasal sistem penyalaan kita tak sentuh lagi kan. Masuk pada sistem yang kedua. Sistem sokongan enjin. Kita ada berapa? Sistem sokongan enjin ada berapa? Ada 4. Iaitu yang pertama, sistem bahan api. Yang kedua, sistem penyalaan yang juga tunjuk depan ni. Yang ketiga, sistem penyejukan. Dan yang keempat, kita ada sistem pelinciran. Okey, sistem yang paling penting adalah sistem penyalaan. Di mana kalau kamu lihat di sini, sistem penyalaan tujuan utama dia adalah untuk menghasilkan percikan bunga api. Dia penting ini. Sebab kalau percikan bunga api tak ada, maka apa yang akan berlaku? Kalau percikan api tak ada. Kalau sistem penyalaan kamu tidak berfungsi, apakah masalah yang akan berlaku? Tak boleh start. Tak boleh start. Yelah, kenapa tak boleh start? Sebab tak ada percikan api Kenapa untuk Sebab? Kenapa tak ada padam? Kenapa? Tak ada Sebab? pembakaran tu tak ada. Patut cikgu tak dengar. Kejap. Cikgu dengar dekat desktop bukan dekat mic cikgu. Masa macam jauh kejap. Cikgu betulkan audio dekat audio. Masa default. Mikrofon. Mikrofon default. Sekejap. Default. Sekejap. Mikrofon. Speaker. Okay, cikgu bercakap. Cikgu dengar tak? hello. Belum. Kejap, kenapa dia bunyi tempat lain? Lah, patut bunyi tempat lain juga tak cucuk wire. Ampas tu. Alright. Barulah jelas. Tadi tak dengar. Okey, Ifan. Jauh sikit. Jangkit Gabi. Okey. Ifan okey, Ifan? Ifan? Oh, Ifan. Bukan Ifan dah masuk adalah Ifan masuk tadi. Ada, cikgu nampak. Cikgu tak sempat klik kot. Tu baru masuk tu. Ifan. Ifan okey, Ifan? Tak menyambut pula Ifan ni. Dia quarantine, dia tak boleh cakap kot. Ifan. Okey. Apa masalah tadi? Kalau percikan bunga api tak ada? Apa masalah berlaku? Kalau percikan bunga api ni tak ada. Sebab apa tujuan dia? Apa tujuan percikan bunga api ni? Untuk menghasilkan pembakaran kan? So kalau motor kamu, katakan kalau motor kamu tak ada start kan? Selepas kamu cek minyak semua ada, benda seterusnya kamu kena cek adalah kunci dah on lah, jangan tak on kunci pula. Kamu buka spark plug kamu, cabut dia, pasang balik dekat kabel dia, kamu sentuh pada body. Kalau kamu start tak keluar percikan api, maksud dia tak payahlah kamu start, penat je kamu start. Memang confirm motor kamu tak boleh start. Okay? Mungkin dia punya sistem penyalaan dia ada masalah. Kalau dulu dia ada sistem coil, sebab dalam motor dia ada penjana. Tapi sekarang ni sebab teknologi dia pakai CDI tu. Kalau kamu tengok motor dia ada seketul tu. Okay? Dia ada seketul, benda itulah akan menghasilkan tenaga pada motosikal untuk menghasilkan percikan bunga api. So, dalam sistem penyalaan, ada beberapa benda yang ada. Okay, yang pertama, palang pencucur. Enjin apa yang tak ada palang pencucur? Yang pertama, palang pencucur nak keluarkan percikan api. Enjin apa yang tak ada palang pencucur? Enjin apa? Diesel tak ada palang pencucur. Sebab dia menggunakan kaedah apa? Diesel. Diesel. Diesel tak ada spark plug. So macam mana nak berlakunya pembakaran? Karburator. Menggunakan udara yang panas. Okey, sambung. Tak habis lagi.
apakah yang menggantikan palang pencucuh bagi enjin diesel? Sebab enjin diesel tak ada palang pencucuh. Cutik. Penyuntik. Okey. Di mana penyuntik dia akan suntik diesel ke dalam ruang pembakaran apabila diesel tu berlanggar dengan udara yang termampat yang dipanaskan, maka akan berlakunya pembakaran. Itu minyak di, kalau itu ialah enjin di diesel. Okey, spark plug. Pernah tengok spark plug tak? Pernah buka tak? Kan untuk spark plug ni gemuk. Kamu perasan tak ada macam tadi kecil ni? Perasan tak? Pernah buka spark plug tak? Okey. Pernah. Okey, biasanya spark plug ni dia tahan lama. Tapi sampai satu masa dia akan haus juga. Bahagian mana yang akan haus? Bahagian ini haus ke? Bahagian A ni ke? Bahagian B ni ke? Ataupun bahagian C ni? Bahagian mana yang akan haus? A, B, C. B. Okey. B. Contohlah katakan dia dah haus. Okey. Kamu start motor tak boleh hidup. Kamu nampak benda tu dah memang. Benda ni sebenarnya panjang. Nampak tapi disebabkan dia dah haus, dia dah pendek tau. Maksud dia sikit sangat. So apa tindakan sementara kamu nak buat supaya motor kamu boleh gerak? Kalau tidak kamu kena tukar spark plug. Tapi tengah terdesak spark plug tak ada. Tolak apa? Ketuk A tu. Ketuk bahagian A. Tujuan apa? A. Kenapa nak ketuk Bagi bahagian dekat. A? Bagi dekat. Sebab kalau kamu nak cuba kan, bateri, terminal bateri tu, katakan ni terminal positif kan, katakan ni kabel, kalau kamu sentuh terus, ada percikan api tak? Sentuh, terus sentuh. Tak ada. Tapi kalau kamu sentuh, kamu angkat sikit, dia ada gap, dia akan nampak percikan api tu. Okey, dia akan nampak percikan api. Contoh macam kimpalan. Tahu kimpalan? Kamu tak belajar kimpalan kan? Tahu tak kimpalan? Welding. Kimpalan. Welding. Oh, tahu. Bahasa Inggeris tu welding dah. Okey, kimpalan Alka. Kimpalan ada banyak jenis kan? Tapi sekarang ni kebanyakannya orang dia menggunakan MIG. Kan? Dia pakai gas. Dia senang je. Tekan je. Macam solder iron. Tapi kalau Alka, okey, biasanya Alka, katakan, sebab tu orang sekarang tak pakai Alka, susah. Tapi Alka dia kena pakai kalau pelik yang tebal. Katakan ni pelik besi. Okey. Rod dia, ni rod. Mesti, dia kalau sentuh dia melekat terus. Dia tak boleh. Dia kena ada gap tu. Supaya percikan api ada tu. Untuk panaskan besi tu. Sama juga macam spark plug. Kalau gap ni terlalu besar, kalau kamu tak percaya, kamu boleh cuba balik nanti. Lepas ni kamu buka motor kamu, buka spark plug dia, kamu kepak A ni, bagi jauh sikit. Kamu bagi kepokkan dia, bagi opini. Bagi kepok jauh sikit macam tu. Dia tinggi. Lepas tu kamu pasang balik. Confirm motor kamu tak boleh start. Sebab terlalu jauh, percikan api tu tak dapat wujud. Dia kena ada gap yang tertentu. Okey? Itu palang pencucuk. Kebiasaannya jarang kita tukar. Kalau tukar pun mungkin 3-4 tahun sekali, baru tukar sekali. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, alternator. Bahasa lain, alternator. Carburetor. Bukan. Carburetor nak supply minyak je. Carburetor untuk supply minyak berserta dengan apa? Ibrahim kata penjana. Okey, betul Ibrahim. Carburetor nak supply minyak bahan api dengan apa? Dengan apa? Udara. Alan boleh respon kalau pandai udara. Kalau tak nak bercakap, kamu type je cikgu nampak Okey, maksud dia carburetor dia digunakan untuk menyalurkan bahan api berserta dengan udara ke mana? Cikgu ni banyak tanya betul lah. Ke mana? Enjin. Ke? Enjin. Memanglah enjin, tapi spesifik kan. Dia terus ke mana? Injektor. Bukan injektor. Yang masukkan. Pandai, liang masukan. Sebab liang masukan disambung kepada carburetor. Carburetor dia akan gabungkan bahan api dan udara akan masuk ke liang masukan. Okey. Itu kalau dulu kita pakai carburetor. Carburetor ni, apa masalah carburetor ni? Apa masalah? Apa masalah carburetor? Ni cerita pasal motor ni. Motor kamu confirm, kebanyakan motor kamu mesti pakai carburetor. Apa masalah carburetor?
yang menyebabkan dia ditukarkan kepada apa? Injection, penyuntik kan? Jimat minyak. Tak, apa Dia masalah? leaking, Carburetor. leaking, Carburetor satu dia kuat makan minyak. Okey, itu pertama. Yang kedua apa? Izzat? leaking. Leaking. Kenapa dia panggil overflow? Kenapa dia overflow? Kadang-kadang kan yang pakai carburetor ni, kamu nampak petrol tu keluar, nitik-nitik kat lantai. Kenapa? Dia Kamu tak nak buka carburetor Tak pernah ni kali buka lah bang. Pergi ni tengok. Dalam carburetor tu ada pelampung. Sebab pelampung tu akan kawal aliran macam tangki tak? Apa yang mengawal aliran tangki, air masuk dalam tangki? Ada pelampung kan? Bila tangki dah penuh, yang stopkan air adalah pelampung tu. Kalau tangki air rumah kan? Sama juga macam carburetor. Carburetor dia ada satu bekas bawah tu, tangki dia. Untuk salurkan minyak. So, untuk kawal kandungan dalam tangki bahan api tu, dan dalam carburetor tu, dikawal oleh pelampung. So, kalau pelampung tu dah rosak ataupun dia punya pin nak tutup lubang minyak tu dah rosak ataupun dah haus, maka dia tak boleh kawal tau. Sebab tu kadang-kadang yang pakai carburetor ni, dia akan overflow. Tapi kalau pakai injection, dia tak ada masalah. Sebab tu sekarang ni kenderaan semua pakai injection. Okay. So, alternator ni, dia sebagai penjana. Okay. Fungsi penjana apa? Kita belajar kan. Penjana ada berapa? Penjana ada berapa? Janganlah lambat sangat. Kita tak sempat habis. Ada dua. Yang pertama, iaitu penjana ada dua. Motor elektrik kita tak belajar. Kita belajar penjana je dalam AK ni. Motor elektrik tak belajar. Penjana ada dua, iaitu yang pertama penjana lupa dah. SPM lah tak ada cikgu. Kerajaan dah bertukar. Apa dia? Penjana ada dua. Yang pertama adalah Ibrahim dah tulis. Terma. Ibrahim tulis balik. Tengok. Ibrahim dah tulis. Allah, cikgu tak perasan pula. Sekejap Ibrahim. Ibrahim juga yang betul. Satu, ada dua. Ibrahim betul. Iaitu ulang alik dan arus terus. Okey. Penjana ada dua jenis. Penjana AT, penjana AU. Okey. So, penjana ni fungsi dia nak charge balik bateri. Kalau kenderaan sekarang, dia akan terus pakai bateri. Sebab tu, perbezaan, kamu tengok motor, paling senang kita cerita pasal motor kan. Tengok motor EX5. Kalau masa kamu start motor, lampu dia berkedip ke nyala terus? Motor EX5, motor yang lama-lama tu, bukan motor baru. Yang dia tu. Tak, maksud dia kalau motor baru, kamu pasang switch, on switch je, lampu terus nyala kan? Itu motor baru kan? Kalau motor yang lama, bila kamu start, lampu dia kedip-kedip. Kenapa? Apa beza dia? Apa beza dia? Dia ada kaitan. Yelah, kenapa motor dulu, bila kamu bawa laju, baru lampu dia akan terang. Tapi kalau kamu start, kamu lepak, lampu dia ikut timing enjin. Kalau enjin tu timing slow je. Pengaliran arus elektrik. Ya, memang betul. Pembakaran ni kau? Tak ada pembakaran tak masuk. Ini bab ni. Bab alternator penjana. Okey. Dia beza dia, motor baru, lampu dia ambil daripada mana? Power dia. Lampu ambil daripada mana? Kalau motor baru, motor sekarang. Motor baru, lampu dia terus nyala, dia ambil power daripada mana? Dia ambil sumber daripada mana? Bateri. Dia terus ambil daripada bateri tau. Sebab tu bila kamu ambil bateri, kalau bateri tu 12 volt, dia akan supply terus pada motor 12 volt. Betul? Sebab tu lampu, kalau motor baru, kereta baru apa semua, kamu start je, tak payah start, kamu on je kunci, lampu terus nyala sebab dia akan ambil bateri. Okay? Dia tangkap pada bateri. Dan kalau kamu terus nyalakan kunci, onkan kunci tanpa start motor, lepas 1 jam, kamu boleh start motor tak rasa-rasanya? Kadang-kadang macam kereta kan, kereta orang terlupa tutup lampu kan. Dia parking lupa tutup lampu. Balik datang tengok, Allah, lampu tak padam. Start tak boleh start. Sebab apa? Bateri habis. Bahasa kasarnya bateri habis lah. Sebab dia orang gunakan bateri sebagai sumber bekalan.
Tapi kalau kenderaan lama, macam motosikal lama, bateri tu tujuan untuk apa? Kalau motor ES5, bateri dia murah tau. Pasal tak? Kan? Bateri dia murah. Tujuan bateri dia sekadar untuk start enjin je. Tapi bila dah start, semua dalam motosikal tu ataupun kereta lama, dia akan gunakan alternator tu, penjana tu untuk dapatkan tenaga. Sebab tu bila enjin tak laju, tak bergerak, so voltan yang terhasil kecil lah. Tapi bila kamu rem, kamu buat laju, kan? So, voltan tinggi, so maka teranglah lampu tu. Itu beza dia. Cuma kenderaan baru, penjana ni diperlukan untuk mengecas semula bateri. Kalau tidak, bateri kamu cepatlah kong. Okey. Boleh? Okey, yang ketiga. Gegelung penyalaan. Bateri biasa berapa watt? Bateri biasa kamu dengar berapa watt? Cikgu dah terang cerita-cerita gitu kan? Paling kecil, bateri berapa watt? Paling kecil? 1.5. Okey, paling kecil 1.5 watt. Okey, paling besar? Setakat yang cikgu tahu 36 watt. Tapi cikgu tak pasti lah. Tapi yang pasti paling besar 24 lah, kita bukan pada 24. 24 watt, kamu nak onkan aircon cukup power tak rasanya? 24 watt nak on. Kalau katakan aircon boleh pakai 24 watt, rumah kita kita pakai bateri je pasal aircon. Confirm jimat tu. Tapi boleh tak? Tak mampu tau. Sebab tu dia perlukan gegelung penyalaan. Ataupun bahasa lain dia, kita kaitkan dengan benda dia. Apa dia gegelung penyalaan ni? Gegelung penyalaan ni fungsi dia sama macam apa? Tadi alternator macam penjana. Gegelung penyalaan macam entah. Wayar. Bukan wayar lah. Bukan. Macam transformer. Transformer kan berfungsi ni untuk meningkatkan nilai voltan. So macam sama je macam gegelung penyalaan. Dia nak tinggikan voltan supaya supply voltage yang tinggi pada spark plug untuk keluarkan percikan api. Okey. Kemudian pengagih. Pengagih ni akan mencegah titik menyentuh daripada terbakar, menciptakan proses merendah, meningkatkan voltan. Okey, pengagih ni dia nak agih-agihkan listrik kepada kereta lah. Kemudian kabel voltan tinggi. Kalau budak-budak muda dia suka tukar kabel ni. Sebab cikgu sebab apa? Elektrik kita boleh kaitkan sama dengan apa? Elektrik sama dengan perumpamaannya adalah air. Lagi besar pipe kamu gunakan, lagi banyak air mengalir. Sama juga macam kabel elektrik. Lagi besar kabel kamu buat, so bila lagi tinggi voltan pada spark plug, maka percikan api tu lagi besar. So kenderaan kamu akan bergerak dengan lebih laju. Okey? Kemudian kamu ada bateri, macam biasalah. Kemudian kita ada switch penyalaan. Switch penyalaan ni apa? Bahasa lain dia. Sekarang kereta tak ada dah. Ada, kereta ada switch penyalaan. Contoh, apa nama lain switch penyalaan ni? Bahasa kita. Kalau tak ada, tak boleh. Apa dia? Kunci. Okey. Inilah yang nak menyambungkan bekalan kepada kenderaan. Kalau dulu kita pakai kunci betul. Tapi sekarang kita tak pakai kunci dah. Kita pakai push button kan? Push button tu dah. Tapi push button tu nak tekan, nak bagi dia hidup, kamu mesti ada dia punya kunci. Cuma kuncinya wireless lah. Kan? Maksudnya kalau kamu tak ada kunci tu, kamu tak boleh start kereta. Janji kunci tu mesti dekat. Walaupun kamu tak pegang kunci tu, orang sebelah ada kunci, kamu boleh on kereta dia. Syaratnya mesti dekat, dia tak boleh jauh. Okey, itu adalah bahagian-bahagian palang pencucu. Switch bahagian penyalaan. Ni contohlah Okey, ni contoh gambar-gambar. Nanti kamu kena ingatlah ni bateri, switch penyalaan, gegelung penyalaan, palang pencucur, pengagih, kemudian kabel pencucur. Okey. Kita pergi pada sistem penyejuk. Ini cuma nak ajar tentang sistem sokongan je. Okey, sistem penyejuk. Semua kenderaan ada sistem penyejuk. Sama ada secara semula jadi ataupun menggunakan bantuan lain. Sebab kenderaan benda yang bergerak, okey, kebiasaannya akan menjadi panas. So nak sejukkan enjin tersebut, maka kita kena ada sistem penyejuk. So yang pertama, okey, tujuan sistem penyejuk adalah mengawal suhu pada enjin.
Okey, kemudian memindahkan haba yang tidak diperlukan keluar enjin. Okey, mengekalkan suhu enjin dan memastikan suhu bahagian bergerak pada enjin tidak meningkat pada suhu yang boleh menjelaskan kebersihan minyak pelincir. Okey, apa berlaku kalau tak ada sistem penyejuk? Apa akan berlaku? Kenapa kena ada sistem penyejuk? Kalau tak ada, apa masalah dia? Panas. Panas, okey. Panas. Apa masalah panas? Enjin cepat rosak. Kenapa enjin cepat rosak? Sebab panas. Sebab panas. Yelah. Bila panas, kenapa dia panas? Kenapa berlaku? Kenapa panas? Cikgu ni banyak tanya betul lah. Kan? Pening aku nak menjawab dia. Sebab satu pembakaran menyebabkan panas. Kemudian satu sebabkan pembakaran kan. Bila ada api, okey, pembakaran satu menyebabkan dia panas. Okey, yang kedua, apa benda yang menyebabkan panas? Ada geseran kan. Kita ada geseran. Geseran mana? Maksud dia bahagian part-part mesin tu. Okey, terutamanya pada omboh kan. Omboh yang bergerak tu terlalu laju, so dia akan panas. So kita perlukan sistem penyejuk. Okey, motosikal. Sebab kamu yang biasa nampak motosikal kan. Ada motosikal yang sistem penyejuknya yang menggunakan radiator kan. Kamu perasan kan motosikal kalau baru, motosikal yang baru, confirm ada radiator. Tapi kalau motosikal ES5, motor-motor yang lama, yang motor kapcai lama tu, dia tak ada. Habis tak ada ke sistem penyejuk dia? Tak ada. Kalau yang tak ada coolant, tak ada radiator, so dia tak ada sistem penyejuk apa? Ada gambar? Ada. So sistem penyejuk dekat mana? Ini sebab ni kereta. Dekat mana sistem penyejuk dia? Contoh katakan, ini body engine. Kalau motor, jarang kamu jumpa blok motor cantik je dia buat bulat. Kata ni blok motor contoh je tak pandai lukis. Kata blok motor. Cantik je blok motor macam ni. Kata ni blok tak apa-apa lukis. Okey. Licin ni dia ada tak? Kau tengok blok motor. Tak ada kan? So dekat tepi-tepi pada body blok motor tu dia ada macam sirip kan? Faham tak? Dia ada sirip kan? Faham tak? Ada sirip kan? Dia ada tegak. Faham tak? Ada. Okey, satu lagi benda macam ni kamu nampak dekat mana? Kamu tak pandai teroka tau, kamu tak cari. Satu lagi dekat dalam komputer. Dalam komputer. Pernah dengar perkataan heat sink tak? Pernah dengar tak? Heat sink. Heat sink. SI takkan. SI ni tenggelam. Asyik sink kot. Tak cikgu tak pasti. Heat sink ni maksud dia benda yang paling penting dalam komputer apa dia? Yang paling laju. Yang menyebabkan yang paling panas benda apa? Apa benda yang paling panas dalam komputer? Bot tu besar sangat. Punya apa? Software chipset dia. Chipset dia ataupun dipanggil processor. Chipset dia, kan? Chipset ni panas sebab dia bergerak laju. So nak bagi dia sejuk, dia orang letak kipas. Kipas berserta dengan heatsink atas dia tu. Kalau kamu tengok yang siapa main gamer, siapa yang main game, kalau kamu buka dia punya desktop, dia punya sistem penyejuk, dia punya kipasnya dengan heatsinknya. Sebab bila kamu main game, kamu memerlukan apa, dia kan bergerak laju kan. So dia kena ada heatsink untuk menyejukkan. Sama juga macam kalau motor yang tak ada coolant, dia ada macam sirip ni, ini sistem penyejuk dia untuk membantu motosikal kamu supaya tak terlalu panas. Dan biasanya kalau kena motor dahulu, dia tak perlukan radiator sebab dia tak boleh gerak laju, betul? Kalau motor dulu, paling-paling laju kalau ES5 pun, kamu dia pergi 100 dah laju dah. 100 km per hour dah laju dah. Kan? Tapi kalau motor sekarang, kan kata macam Waisuku, bodoh-bodoh apa? Laju dia 14 kan? KMJ. So dia perlukan sistem penyejuk. So ni faktor-faktor dia. Okey. Bahagian utama. Pertama radiator. Tempat pertukaran haba cecair pendingin yang panas melalui bahagian enjin yang disejukkan. Kamu perasan tak kat radiator ada apa? Ada apa kat bahagian radiator? Biasanya kamu nampak. Mesti ada apa? Kalau kereta lah, kalau motor pun ada juga rasa. Dekat radiator mesti ada satu benda. Kawan dia tak boleh radiator semata. Apa dia? Perasan tak? Bukan coolant. Coolant memang ada lah. Iaitu ada kipas. Perasan tak? Perasan ada kipas? Dia ada kipas. Tapi kalau motor kapcai yang ada coolant, dia tak ada kipas.
Sebab dia tak bau panas. Tapi kalau motor sisi besar, kereta, lepas tu kalau kamu tengok buka kereta, dekat pada bahagian radiator dia mesti ada kipas. So tujuan kipas tu untuk apa? Menyejuk. Menyejukkan. Dia akan menyejukkan. Dia nak sedut udara panas tu keluar. Okay, sama juga macam apa aircon. Aircon yang dekat luar tu, kat kompresor tu, kenapa ada kipas? Dekat coil tu, dekat kompresor tu, kenapa ada kipas? Kalau kamu nak tengok kan, aircon kamu sejuk tidak, kamu dajah, kamu balik ni malam garang, kalau kamu pasang aircon siang tak boleh, ataupun malam garang, kamu cari kain, kamu selimut kamu punya kompresor belakang tu. Selimut supaya udara panas tu tak disedut keluar. Nanti bapak mau komplain, kenapa kan aircon tak sejuk sebab kipas tu fungsi untuk menyedut udara panas keluar. Okey, itu radiator. Kemudian ada pump air. Okey, dia nak pump air ni dia akan masuk dalam enjin tau. Cuma dia tak adalah masuk pada ruang pembakaran, tapi dia akan lalu blok-blok enjin tu dia akan masuk. Sebab dia nak membantu menyejukkan blok sekali. Kemudian termostat. Termostat bahasa lain dia apa? Dia kata berfungsi mengawal kuantiti pengenalan cecair pendingin berdasarkan operasi dan suhu enjin. Termostat ni fungsi untuk apa ni sebenarnya? Pernah dengar perkataan termostat tak? Tak pernah? Benar. Biasa guna kat mana ni? Contoh, di manakah termostat digunakan selain pada dekat dalam enjin? Dekat mana lagi? Peralatan Bilik. elektrik. Jangan sebut bilik. Peralatan elektrik. Jangan sebut bilik. Jangan sebut rumah. Ais. Peti ais. Lagi. Mesin kawal suhu tu. Mesin kawal suhu, mesin apa? Yang macam kat luar negara tu. Mesin kawal suhu. Kamu jauh benar luar negara je. Lagi. Lagi apa? Shower. Shower. Ada termostat ada. Okey. Satu, maksud dia benda yang ada pemanas. Yang kamu kena monitor suhu dia. Contoh macam aircon, peti ais. Okey. Sistem aircon dalam kereta. Fauna. Maksud dia termostat ni dia sensor. Dia nak check suhu. Sebab tu kamu tengok dekat aircon kamu. Biasa kamu pasang aircon berapa dia punya suhu? Kalau 16 tak payahlah 16 tak payah. 16 dia tak berfungsi. Okey. Kalau kamu letak 16 darjah Celsius, termostat tu kalau rosak pun tak ada masalah. 24. Lantak je lah. Okey, kalau 24, bila suhu bilik sampai 24, termostat ni detect 24, dia akan bagi tahu dekat kompresor, okey kompresor stop, tak payah berkendali dah sebab kita dah capai apa yang kita nak. 24. Sebab tu kalau kamu set 24 kan, ada masanya kamu tiba-tiba kamu dengar bunyi senyap. Kompresor kamu mati. Tapi aircon masih berfungsi tau. Blower kamu, indoor kamu masih berfungsi. Tapi kat belakang dah stop dah. Bila kamu dah lama sikit kan, bila suhu naik balik, tiba-tiba kamu nampak dia start balik. Itu termostat dia nak kawal. Bukan kawal suhu tau. Dia nak tahu berapa suhu. Dan dia inform dekat mesin, okey sama ada perlu on ataupun perlu off. Tapi kalau aircon kamu set 16, tak payah termostat. Confirm suhu dia takkan mampu dapat 16. Susah. Melainkan kalau kamu letak dalam bilik yang kecil tu, kamu letak 5 biji aircon, kamu set 16 mungkin dia boleh sampai. Tapi kalau sebiji aircon, kamu nak sejukkan bilik sampai 16, memang dia tak boleh nak sampai. Susah. Okey, itu termostat. Okey, yang keempat. Jaket air. Ruang terbuka di atas silinder, luar dinding silinder dan bahagian dalam silinder serta kepala silinder. Jaket air ni bahasa lainnya dipanggil gasket. Faham? Untuk mengelakkan air tu masuk. Okey, tapi dia panggil jaket air. Sebab air tu akan masuk melalui blok tau. Dia jadi masalah dia. Kalau air itu terlepas masuk ruang pembakaran, kenderaan kamu tak boleh nak start. Sebab air tak boleh nak terbakar. Okey. Kemudian kipas enjin. Macam sebut tadi kan. Kipas enjin untuk menyalurkan udara sejuk melalui radiator untuk mencepatkan. Ataupun dia bawa keluar. Sama dia nak tarik udara sejuk tapi biasanya untuk tarik udara panas keluar. Okey. Kemudian taki takungan. Kemudian sirip pendingin. Hos atas, hos bawah. Okey. Kalau radiator kamu, kita biasa pakai coolant kan? Betul?
boleh tak kalau coolant tak ada, apa benda kamu nak letak dalam radiator kamu? Coolant tak ada. Katakanlah kamu bocor tak? Apa kereta kamu overheat. Sekarang kereta kalau kamu perasan ada tak meter untuk temperature? Kereta baru. Ada. Mana ada dah, kereta baru tak ada dah. Kereta lama ada kan? Yang sebelah meter minyak, sebelah meter untuk radiator kan? Kenderaan baru sekarang tak ada. Dia kalau panas dia keluar lampu merah je. Dan kalau kereta baru sekarang ni, kalau dia dah overheat, enjin dia akan mati secara automatik. Tujuannya untuk apa? Kenapa kenderaan sekarang kalau dia overheat, dia akan mati secara automatik? Tujuan dia apa? Tak ada meletup lah. Kalau kereta lama, kan kadang-kadang terutamanya perempuan lah. Kita kalau bawa kereta, kalau nanti kamu dapat lesen, kita biasa tengok meter. Kita akan perhatikan meter, perhatikan radiator. Dia automatik takkan nampak tau. Tapi kalau biasanya kalau perempuan bawa, perempuan dia punya istilah, kalau nanti kamu kahwin insyaAllah kamu tahu lebih ni kamu kan. Selagi kereta tu boleh berjalan, dia akan dijalankan. Dia akan call kamu abang, kereta tak boleh gerak. Itu je. Dia kalau kereta tu dah bunyi tontang apa semua, dia tak peduli. Tahu dia jalan je, lantaknya. So, tapi kita boleh nampak kita akan stop. Tapi kalau dia orang dia redah. So, kalau dah overheat, kereta kamu akan stop. Apa masalah kat mana kereta stop tu? Apa punca dia stop? Kalau overheat, pada bahagian mana dia akan menyebabkan dia stop? Ya, cikgu tengok satu contoh dekat mana cikgu nampak? Dekat enjin kan? Betul. Enjin bagaimana? Pada bahagian dalam ni tak ada. Sekejap. Dalam ni tak ada. Sekejap. Tak ada. Cikgu lah buku satu lagi. Okey, maksud dia bila overheat kan, ruang pembakaran, okey, katakan ni ruang pembakaran, omboh dalam ni bila dia panas dia akan mengembang, menyebabkan omboh ni melekat kat dinding tu. Bila melekat, aceh engkol, dia akan bengkok. So menyebabkan omboh tak boleh gerak dah. So bila dah jam, stop lah kereta kamu. Tapi kenderaan baru, kalau dah overheat, dia akan matikan enjin terus. Untuk mengelakkan jam. Kalau jam paling-paling kurang di Mekir terbang lah. Kamu nak tukar balik dia punya shaft semua apa semua, di Mekir confirm terbang. Kalau kamu berhenti, kamu biar dia sejuk, dia boleh jalan lagi tau. Maksud dia bila dah overheat, kamu stop, lepaklah setengah jam ke, jalan balik, stop balik. Okey? Tapi kalau kata kenderaan baru tak boleh, dia akan matikan enjin. Kenapa Azim? Cikgu, kalau macam ada yang kereta tu kan bila dia berhenti, dia kena start balik. Berhenti dia kena start balik. Macam kalau berhenti traffic light kan. Itu sebab overheat je. Oh, bukan. Itu sistem. Itu kereta yang baru. Sistem equal ke jimat minyak kan? Ya, maksud dia. Tapi memang sekarang memang kereta macam motor kamu lah Azim. Azim kan? Kamu pakai NBX kan? Kamu set dia, kadang sakit hati tau pakai tu tau. Tahu sakit hati kenapa? Kamu berhenti dia mati. Bila start dia dah mati, kamu gerak sikit, berhenti dia mati. Jenuh bang dekat apa kalau dekat pekan macam tu. Gerak sikit, mati enjin. Gerak sikit, mati enjin. Berhenti, mati enjin. Okey, benda tu bukannya sebab ni dia adalah nak berjimatkan penggunaan minyak, terutamanya di traffic light. Kan bila kamu matikan enjin, bila kat traffic light, kadang kita tunggu dekat 10 minit kan. Kalau kita kat Ipoh ni dia tak sesuai lah, tapi macam kat KL, jalan jam kan. Kadang berhenti tu sampai 20 minit sekali berhenti. Okay. So nak jimatkan minyak, takkanlah kita nak matikan enjin. So dia sistem tu automatik, kalau katakan berhenti, enjin akan mati. Kamu tekan balik minyak, dia akan jalan balik. Untuk menjimatkan minyak. Itu tujuan dia. Okay. Ada soalan lagi? Ini adalah sistem penyejuk. Ni contoh sistem penyejuk lah. Cuma gambar dia kalau dalam buku teks, dia sekali kan. Tapi kalau ni dia berpecah lah. Okay. Dia akan masuk dalam enjin tau. Bendali tu dia akan masuk dalam enjin. Tujuannya sebab dia nak sejukkan dalam enjin sebenarnya, itu je. So ini adalah bahagian penyejuk dia. Okay, ni adalah tangki kan. Kalau tekat apa, ada kebocoran ataupun air dia kurang, dia akan ambil air daripada tangki. Okay, ni contoh. Okay, ni bahagian-bahagian ni lah. Okay, kita ada termostat untuk apa detect suhu. Okay, kipas untuk sistem penyejuk, tangki. Okay, jaket air. Okay, right. Tu yang last kali. Yang keempat, sistem pelincir.
Okey, sistem pelincir merupakan satu sistem sokong enjin untuk memastikan enjin berfungsi dengan baik. Kalau kamu sayang kereta, biasanya kalau kamu beli kereta tu duit kamu sendiri, sayang kereta ni lebih daripada sayang bini tau. Kamu tengok nanti. Bila kamu ada kereta nanti, suruh pilih bini dengan kereta, pilih kereta tau. Sebab kereta beli lagi mahal daripada bini. Bini kamu hantar setakat RM10,000, kereta kamu beli beratus-ratus ribu. Okey. So nanti kamu tahu, bila kamu ada kereta ni, kalau kamu beli sendiri, kalau bapak bagi cerita lain lah. Bapak bagi memang tak hargai pun. Kan kalau kamu beli sendiri, kamu akan jaga benda yang paling kenderaan nak jaga enjin, kamu kena rajin. Tu kau punya hitam je, itu je. Kenderaan kamu jaga benda ni, kan? Lagi kerap kamu tukar, sebenarnya lagi bagus. Lagi mahal minyak yang kamu pakai. Contoh kamu katakan kita ada minyak biasa, minyak semi sintetik dengan minyak sintetik kan. Biasa minyak sintetik harga dia mahal. Dan kita biasa kalau pakai minyak sintetik, kita boleh pergi 10,000 km. 10 km pula. 10,000 km, sorry. 10,000 km biasanya. Kalau minyak biasa, mungkin dalam 5,000 km. Kalau semi sintetik mungkin dalam 7-8,000. Tapi biasanya kalau harga yang ni, ini harga dekat 200. Yang ni harganya dalam 50. So bezalah. Biasanya kalau kenderaan baru, kita sayang lebih. Okey, sayang lebih, sanggup keluar lebih duit untuk pastikan enjin dia dijaga. Sebab apa? Kalau dah berlakunya kehausan pada enjin, okey, kenderaan kamu akan rasa gegar tau. Sebab tu kamu beza kan, kalau kamu bawa kereta baru, kamu pegang steering tak rasa goyang langsung pun. Tapi kalau kereta tu dah lama, kereta dah 10 tahun, pegang terasa goyang pada steering. Gegaran enjin tu kamu terasa. Sebab tu, sistem pelincir tujuan dia untuk mengurangkan geseran dan kehausan pada enjin. Itu je. Okey, ni contoh penapis minyak pelincir. Kita ada pump, ada pengaut sebab dia akan tarik minyak ni, dia akan tarik ke sini tau. Bahagian ni, tepi ni, dia akan supply. Sebab ini yang panas ni. Dan juga bahagian ni lah yang ada gear-gear ni tak berapa banyak, tapi bahagian ini, dia nak jaga bahagian ini. Dia tak akan masuk bahagian atas ni, dia tak akan masuk sini. Kalau kamu nak cuba, cikgu banyak ajar benda yang bukan-bukan. Motor kamu nanti, kamu ambil minyak tuti pula, minyak enjin. Okey. Kamu tuang minyak enjin ni penuh, biar penuh, sepenuh-penuhnya. Biar sampai melimpah. Lepas tu kamu try start. Boleh Bazir tidak? Bukan bazir, boleh tidak? Nanti kamu cuba, Izzat. Kamu cuba. Balik nanti. Lepas ni, kamu ambil minyak enjin, kamu tuang bagi penuh. Sebab kita ada penyukat kan. Contoh kalau ukat ni kita pakai kat sini paling kurang kan. Agak-agak sini okey lah. Maksudnya minyak tu dekat sini je. Kan? Sekarang ni, kamu isi sampai atas. Sini. Penuh. Sampai sini. Minyak kat sini. Yang contoh. Kenderaan kamu tak di-start sebab minyak kamu mungkin terlepas masuk ruang pembakaran. Terlepas. So, dia tak boleh nak terbakar. So, bila tak boleh nak terbakar, memang tak boleh start enjin kenderaan kamu. Kalau tak percaya, kamu cuba. Sebab cikgu pernah cuba. Kan? Cikgu saja alang-alang kan. Alang-alang minyak nak buang pun sayang. Letak banyak-banyak. Bila letak banyak, memang tak boleh start. Bila buang balik minyak, baru dia boleh start balik. So, maksud dia, minyak bahagian ini yang penting. Jangan sampai minyak masuk ke ruang pembakaran. Sebab tu kita ada palam ukur celup ni. Sebab kita nak tahu berapa paras minyak yang sesuai. Terlalu sedikit pun tak boleh. Terlalu banyak pun tak boleh. Okey. Kemudian bahagian-bahagian dia. Takung minyak pelincir. Okey, kita ada pengaut. Pengaut untuk simbah. Macam simbah lah. Kita kaut minyak tu simbah dekat atas. Okey, palam ukur celup untuk cek aras minyak. Palam buang minyak untuk keluarkan minyak. Palam isi minyak tapi isi minyak lah. Pam minyak pelincir, biasa untuk kenderaan yang besar-besar dia ada lah, tapi macam motosikal dia tak ada. Okey, untuk pam minyak ke seluruh enjin, kemudian ada penapis. Motor baru ada penapis kan? Kalau motor S5 lama, tak ada. Kalau kamu perasan, kalau kamu pakai Y-Suku, siapa pakai Y-Suku? Dekat tepi body enjin tu, dia ada penapis. Perasan tak? Kalau Y-Suku. Bila kamu servis, selain daripada dia buka minyak kat bawah, lubang bawah tu, dia akan buka penapis minyak tu. Tapi kalau motor lama dia tak ada penapis ni. Okey? So tujuan dia sebab kalau berlakunya
bila ada geseran kan, kerana ada debu, terutamanya motor baru kan. Motor baru kan dia masih geser, apa dia punya permukaan tu masih kasar. So bila dah bergerak, dia akan ada macam cebisan-cebisan logam tu. So dia tak nak bagi masuk enjin, dia tapis dulu. Okay. Soalan cikgu tadi, tak jawab. Ni penyelenggaraan. Okay. Tadi kalau coolant tak ada, nak pakai apa Kamu tak jawab lagi. Coolant tak ada. Dia patah balik tadi. Ni sistem penyejuk. Coolant tak ada. Kamu nak pakai apa? Apa benda boleh ganti coolant? Kenapa kena pakai coolant? Kenapa tak boleh pakai benda satu lagi? Benda lain? Kenapa? Kenapa? Kenapa tak boleh pakai air? Susah menolak kena jawab. Kenapa tak boleh pakai air? Boleh pakai air tak? Boleh. Boleh. Tapi apa masalah dia? Risau berkarat. Sebab karat. Kenapa karat? Kalau ada udara dengan air. Kalau ada udara, dalam air ada udara. Sebab tu kalau kita pakai air boleh. Tapi kamu kena kerap tukar. Kalau kamu biarkan aja, dalam radiator kamu akan berkarat, enjin kamu akan berkarat, dia akan menyebabkan kebocoran. Sebab tu kenapa kita kena tak coolant. Coolant dia tak menyebabkan enjin berkarat. Bukan sebab coolant tak nak bagi dia sejuk, tak. Nak elakkan berkarat je. Okay. So, masalah-masalah dalam enjin. Hari ni biasa keluar bahagian B Kadang-kadang dia pernah keluar soalan, dia tanya, dia bagi masalah, kamu kena terangkan apakah punca kerosakan ataupun cadangan. Contoh macam tadi, sukar untuk hidupkan enjin. Okay. Bila susah nak hidup enjin, dua benda pertama, kalau enjin ni ada dua benda yang penting kalau yang tak boleh hidup ni. Satu, bahan api, yang kedua dengan sistem penyalaan dia. Dua ni, sistem penyejuk tak sangkut paut, sistem penyejuk dengan sistem apa? Pelinciran dia tak sangkut paut. Okay. Satu contoh dia kata inference. Inference ni apa yang akan belajar sains? Belajar sains, inference. Sebab. Okay. Sains, kalau kamu tak dapat A, minta maaf cakap minta maaf cakap tau. Kalau kamu tak dapat A sains, faham? Kamu mesti dapat sains A, mesti. Sebab kamu nak backup fizik kimia. Tapi cikgu yakin kamu memang boleh dapat A. Kalau kamu belajar, insyaAllah memang boleh dapat A. Kena pula cikgu ngajarnya okey kan? Tak macam cikgu Alim lah. Cikgu Alim ni memang confident lah. Cikgu ni ngajar pun okey, mesti. Dua benda macam cikgu sebut mesti dapat A. Dia tak ada kata tidak. Set dalam kepala otak kamu, dua subjek utama ni aku mesti dapat A. Dan dia bukan satu yang mustahil. Kalau kamu belajar, kamu boleh dapat A. Sebab lebih daripada 50% tak belajar. Apa dia? Kalau BI BI tu top up je lah. Sebab nanti apa-apa kursus yang kamu nak, kan, apa saja kursus yang kamu nak ambil, dia pemberat daripada dua ni tau. Bahasa Inggeris kamu nak, kalau kamu boleh dapat A, tak ada masalah. Kan? Tapi jangan dapat E, jangan dapat D, jangan fail. Sebab nanti tak boleh ambil diploma bang. Paling perlu kurang, kalau bahasa Inggeris kamu bangang sangat, boleh dapat C okey lah. Jangan dapat D, macam cikgu D dengan E payah nanti tau. Payah. Bahasa Inggeris jangan tak belajar, nanti payah. Siapa cikgu apa? Azana kan? Bukan? Cikgu Azana. Pastikan bahasa Inggeris kamu belajar, jangan tak belajar. Nanti hidup kamu susah. Sebab cikgu cakap kamu, salah satu faktor cikgu tukar kerja. Tahu kenapa? Sebab tu cikgu tak nak kamu ulang apa cikgu buat tau. Salah satu faktor cikgu tukar kerja sebab yang ini cikgu tak berapa lancar. Tak boleh speaking. Boleh speaking tapi aku bantai je. Bila mesyuarat, okay. Mula-mula cikgu engineer okey lagi tau. Cikgu naik eksekutif okey lagi dah. Bila cikgu naik senior eksekutif, cikgu masuk meeting yang GM, MD semua dalam tu. Dengan China, India semua ada. Dia orang tembak cikgu pakai machine gun. Cikgu nak balas pakai pump gun. Mampuslah cikgu. Dia orang tembak betul-betul cikgu nak balas balik pakai pump gun. Maksudnya pump gun ni kau nak balas, kau slow lah. Aku nak cakap kan lambat. Kalau orang yang pandai cakap bahasa Inggeris tu kan, dia bagi jalan sekali laju macam cakap bahasa Melayu kan. So lama-lama kan jadi stres pada cikgu. Taklah agak aku nak kerja macam dia. Aku duk kena je. Orang bantai aku 10, aku bantai 1. So jadi macam satu, dah boleh pressure kan. Fikir-fikir kerja apa yang aku tak payah pakai bahasa Inggeris. Jadilah cikgu yang tak pakai bahasa Inggeris. Tapi itu jenuh juga tau. Bila masa zaman PPSMI, kami ingat tak? Ada satu zaman yang zaman Dr. Mahathir.
Dia paksa mengajar teknikal dalam bahasa Inggeris. Dah pening balik, kena kursus balik. Sekarang tak apa. Sebab tu kamu nasihat cikgu, jangan tak belajar bahasa Inggeris sebab di luar sana memang dia orang akan tengok bahasa Inggeris. Okay. Inference, jaga dua subjek ni ya. Bahasa Inggeris tu nak cantik lah. Bahasa Inggeris, matematik apa, pendidikan Islam, bahasa Melayu. Okay. Kamu kena mesti dapat A. Barulah nanti kamu nak sambung belajar mudah. Tapi kamu dapat C payahlah sikit. Sebab kamu nak cover balik fizik, kimia dengan MX. MX pun dah memang tongging dah. Okay. Pertama, palang pencucur rosak, basah atau berkarbon. Basah ni sebab apa? Basah. Air. Mana ada air cikgu? Mana ada dalam, tak ada, air tak ada. Tak masuk. Kenapa dia basah? Minyak. Minyak apa? Satu, Minyak. tadi minyak enjin. Betul? Yang kedua, basah ni petrol. Tapi sekarang, kenderaan sekarang, jarang kamu jumpa spark plug basah. Sebab kita pakai injection, carburetor memang kamu tak boleh, kamu susah nak kawal bahan api tu. Susah. Sebab tu kadang-kadang terlebih dia basah. Bila basah tak boleh nak start. Kan? Tapi sekarang injection, benda ni tak berlaku dah. Jarang palang pencucur rosak. Tapi kemungkinan tu ada. Berkarbon. Apa maksud berkarbon? Kan pada spark plug kamu tu, yang kat atas ni, yang ni penuh dengan karbon. Bila penuh karbon, tak boleh lakukan percikan api. Lepas tu kadang-kadang, tapi sekarang tak ada dah. Kalau motor dulu, memang kami rajin cuci spark plug ni. Tapi sekarang, teknologi sekarang, dia tak ada tau. Jarang kenderaan sukar dihidupkan disebabkan oleh palang pencucur. Jarang. Dulu ya, tapi sekarang tak. Cuma dalam periksa nanti kamu, salah satu faktor dia, palang pencucur rosak. Kalau dia rosak, memang sebab tak ada percikan api, memang kenderaan kamu tak boleh hidup. Sama ada kamu bersihkan ataupun ganti. Okay, yang kedua, kerosakan pada bahagian pam minyak. Ni satu lagi. Kalau minyak tak ada, kan? Mana boleh start enjin? Sebab nak bagi pembakaran, mesti ada bahan api, mesti ada udara, mesti ada spark. Mesti ada api kan? So, pam rosak, dia tak boleh pam minyak, memang tak boleh hidup. So, dia kata ganti ataupun selenggara. Pam tak pernah cikgu tak pernah servis pam pun. Kita tunggu dia rosak je. Ataupun kamu agak lepas 10 tahun, aku tukar baru je lah sebelum dia rosak. Okay. Kemudian, penapis minyak tersumbat atau kotor. Penapis minyak apa ni? Ini bahan api Bukan minyak diesel, bukan minyak enjin lah. Maksud dia penapis minyak, kan kita ada penapis minyak kan? Kalau dia terlalu kotor, so minyak tak boleh pergi masuk. Tak boleh lepas. Sebab dia kotor sangat. So, gantikan. Kabel longgar. Kabel pada apa? Kabel pada spark plug longgar. Pun boleh menyebabkan, ataupun kabel pada bateri longgar. Okay, itu salah satu faktor. Dan kalau kamu tengok, kalau kabel pada bateri longgar, kalau kamu tengok kereta bapak kamu, okay, kalau bateri ni, kalau dekat sini ada banyak macam tahi. Tahi tu macam benda-benda warna putih-putih tau. Okay, maksud dia longgar lah tu. Sebab dia berlaku spark plug. Berlaku spark pada terminal ni. So, dia longgar. Okay, kemudian penghidup rosak. Okay, penghidup rosak maksud dia sistem starter kamu rosak lah, sistem penjalaan kamu rosak. Tak boleh hidup. Ini antara faktor-faktor yang menyebabkan enjin tidak boleh dihidupkan ataupun sukar untuk dihidupkan. Okay, yang kedua dia kata enjin berbunyi bising atau kuat. Gegelang omboh. Dekat mana gegelang omboh ni? Dipanggil piston ring. Kita tahu kat mana? Biasa kalau omboh, ni kan, ni. Padam tu, tak nampak kan? Ni omboh ni. Okay, piston ring ni kat sini. Okay, ni. Kat sini ada letak piston ring ni. Piston ring ni kat sini. Ni, dekat keliling ni ada piston ring. Dia balut dengan piston ring kat sini. So, kalau benda ni longgar, dia akan berlaga-laga tau. Bila berlaga tu yang bunyi bising tu. Okay, gegelang omboh telah haus atau longgar. Okay, biasanya kita tukar baru je lah. Right. Kemudian injap tidak dilaraskan dengan betul. Injap apa? Dalam 4 lejang kita ada berapa injap? 2. Iaitu yang pertama, injap Masukkan. dengan Hijab Button. exhaust. exhaust. Kalau hijab tu tak ni, dia akan berbunyi.
Kemudian kalau acik engkol kamu ketat pun boleh menyebabkan dia berbunyi, ataupun kalau kandungan minyak pelincir kamu sikit. Itu pun boleh menyebabkan bunyi bising. Okey, seterusnya, kuasa enjin kurang. Maksud dia kamu rasa asal hari ni kereta motor aku tak power lah. Biasa rempit kat dah laju je. Kan? Salah satu faktor mungkin campuran ni tak seimbang. Mungkin kamu punya penapis tersumbat ataupun penapis bahan api kamu tersumbat menyebabkan minyak dan udara tak dapat pergi. Okey, ataupun sebab motor yang baru sekarang ni benda tu semua dikawal oleh ni ECU ni. Kan kalau motor macam motor Waisuku, dia orang set boleh pergi berapa? 120 je kan? Rasanya Waisuku. Kalau kamu nak pergi pada 16, kamu kena tukar benda ni. ECU kan tu. Betul? Kalau motor standard, dia tak akan bagi yang ECU yang modified tu. Yang dia panggil ECU untuk race kan. Kamu pulas macam mana pun, motor kamu setakat 120, dia akan cut off. Dia tak akan bagi kamu lebih. Tapi kalau kamu nak racing, kamu kena tukar benda tu. So dia akan pergi lebih laju. Sebab benda tu yang mengawal minyak. Okey. Kemudian, nisbah penggunaan bahan api lebih banyak. Kalau terlebih. Maksud dia, satu lagi, biasa menukar, okey. Satu, kalau korang yang ni, kalau exhaust hitam ni. Pernah nampak tak motor? Biasa 4 lejang, kamu takkan nampak asap hitam tau. Kamu takkan nampak. Kalau diesel standard, tapi motor, kereta, kalau kamu nampak keluar asap hitam, itu apa maksud dia? Tak Kamu lama lah tu. Bukan tak lama, memang tak lama. Apa sebabnya? Dia dah tukar minyak hitam. Bukan sebab minyak hitam tu dah termasuk ke ruang pembakaran. Tapi tak masuk banyak, masuk sikit tau. Dia terbakar sekali. Sebab tu warna hitam. Macam motor 2 lejang kan? 2 lejang kan keluar asap. Tapi dah asap putih. Kalau minyak pelincir terlepas, tapi bukan banyak. Banyak tak hidup. Dia terlepas sikit dalam ruang pembakaran, dia akan terbakar sekali. Dan mungkin sebab dia punya omboh, dia punya tu, steering semua dah haus. So minyak pelincir terlepas. Menyebabkan kamu tengok asap hitam tu, salah satu faktornya orang panggil makan minyak hitam. Bila makan minyak hitam kamu akan surut. Kalau kamu tak monitor, kering menyebabkan motor kamu akan jam. Okey. Kuasa enjin berkurangan, minyak pelincir berkurang. Ni cukup tadi. Maksud dia satu mungkin kebocoran minyak enjin. Sebab tu kalau kereta, biasa tengok dekat lantai, kalau ada minyak hitam yang menitip, minyak enjin menitip, kena bawa pergi kedai lah check. Sebab takut nanti tiba-tiba dia kering. Okey. Yang satu sebab itulah kalau exhaust warna hitam, kelabu, kalau minyak enjin terbakar sekali dengan petrol dan udara. Kemudian disebabkan apa juga? Sebab silinder bocor ataupun steering terbocor. So kamu kena ganti benda ni. Dan dalam exam sebenarnya, kalau dia tanya soalan, dia akan tanya benda ni je tau. Dia tak akan tanya benda lain tau. Ni saja dia akan tanya. Okey. Ada soalan? Ada soalan? Cikgu. Ya. Ada. Kalau palam ukur yang tadi tu, apa ni? Palam pencucur. Palam. Kan, palam ukur apa tu? Oh, ukur apa yang cepat ukur minyak tu? Ni, palam ukur celup ni. Boleh ke kalau dia benda tu boleh tarik keluar kan? Memang boleh tarik keluar, dia kan dah tahu. Kan kamu kena tarik keluar. Boleh ke check minyak hitam tu elok ke tak kau tarik benda tu je? Kau boleh nampak. Tapi sebab minyak hitam ni lepas guna kamu pernah tengok beza sebelum kamu pakai dengan selepas kamu pakai? Selain pada warna. Warna dia memang tukar lah. Sebab itu kita panggil minyak hitam. Sebab lepas beberapa ketika kamu pakai, warna dia jadi hitam. Sebab tu kita panggil minyak hitam. Sebenarnya dia dipanggil minyak enjin, bukan minyak hitam. Kan? Apa bezanya sebelum dan selepas pakai? Pasal tak? Dia punya kelikatan minyak tersebut. Okey, kalau minyak yang baru, dia likat. Tapi bila lama, dia dah lama kamu pakai, kalau lama sangat kamu pakai, minyak tu dah jadi lebih cair daripada macam air tu. So bila dah macam air, dia dah tak ada, dia tak boleh berfungsi dah sebagai pelincir. Sebab dia dah terlalu cair. Sebab tu kenapa kalau ikut tak payahlah tukar minyak hitam. Cikgu janji minyak hitam ada lantok je lah pakai. Tapi sebabkan sampai satu masa minyak pelincir kelikatan dia dah habis dah. Maksud dia dah macam air. Biar kamu letak air je, puas hati. Okay. So biasanya kalau saya motor, kamu kena set dekat motor kamu. Kamu kena tahu sendiri. 1000 km aku tukar. 1000 tukar. Sebab tu kalau kenderaan motor cikgu yang motor SYM ada tau.
maksud dia dekat meter dia, dia dah set dah 3,000, cukup 3,000 dia akan keluar signal suruh tukar minyak enjin. Kenderaan sekarang ada, supaya remind kita, kadang kita terlupa kan. Pakai dah sampai 10,000 tak tukar-tukar minyak enjin. Dah rasa goyang, gegar enjin baru kau nak tukar. Okay? Tapi tu dah maksud dia dah berlakunya kehausan yang tinggi. Alright? Ada lagi? Sebab juga nak bagi quiz kat kamu ni kejap ni. Boleh? Tak ada. Boleh. Okay. Kalau tak ada, cikgu nak stop recording. Ada lagi masa dalam 20